Ada yang mengatakan bahawa saiz bujang senang adalah sebesar sebuah bas ekspres dan libasan ekornya sahaja boleh menterbalikkan sebuah bas. Negeri Sarawak merupakan negeri yang terbesar di Malaysia dan boleh dianggap unik kerana memiliki populasi buaya yang banyak dan mendiami sungai-sungai di sana. Apabila bercakap mengenai reptilia bersaiz besar ini, cerita mengenai seekor buaya legenda yang diberi nama bujang senang pastinya akan menjadi tajuk utama perbualan. Bujang senang merupakan antara 5 buaya yang terbesar di dunia dan telah mengganas dan hidup di sepanjang Sungai Batang Lupa, Sarawak sejak dari tahun 1941. Bujang senang dikatakan sejenis buaya dari spesies buaya air masin dan memiliki ukuran badan melebihi 20 kaki panjang. Uniknya, bujang senang mempunyai satu jalur putih di bahagian belakang badannya. Garisan ini dianggap istimewa kerana tidak terdapat pada mana-mana buaya biasa di Sarawak dan telah memudahkan manusia untuk mengenalinya. Ia dikatakan telah mengganas dan mengorbankan banyak nyawa sebelum akhirnya berjaya dibunuh pada tahun 1992 oleh penduduk kampung. Bagaimanapun, bilangan sebenar angka korban yang telah menjadi mangsa keganasan bujang senang masih tidak dapat dipastikan sehingga hari ini. Dikatakan lebih daripada 100 orang telah kehilangan nyawa kerana menjadi mangsa bujang senang semasa era keganasannya. Bagi masyarakat di bahagian semenanjung tanah air, bujang senang dikenali kerana saiznya yang besar dan digeruni kerana telah membunuh begitu ramai manusia. Bagaimanapun, lain pula ceritanya bagi masyarakat Sarawak, khususnya kaum Iban yang tinggal di kawasan Sungai Batang Lupa. Mereka mempercayai bahawa bujang senang sebenarnya adalah jelmaan manusia yang telah disumpah suatu ketika dahulu. Diceritakan, pada satu ketika dahulu, terdapat seorang pahlawan Iban yang gagah yang dikenali sebagai Simalungun. Dia dikatakan terkenal kerana memiliki ilmu kebal dan akan memenggal kepala musuh yang tewas di tangannya. Melalui ilmu kebal yang dimilikinya, Simalungun dikatakan tidak akan tercedera walaupun diserang menggunakan senjata tajam oleh musuhnya. Ilmu kebal yang dimilikinya telah menjadi suatu masalah kepada musuh dan mereka telah berusaha mencari jalan untuk melemahkan ilmu kebal yang dimiliki oleh Simalungun. Akhirnya, mereka bersepakat untuk menculik isteri Simalungun dan memaksanya supaya membocorkan rahsia ilmu kebal yang dimiliki oleh suaminya. Marah dengan tindakan musuh yang telah menculik isterinya, Simalungun kemudian telah pergi untuk bersemuka dengan musuhnya itu. Namun, semasa membebaskan isterinya, wanita malang itu telah ditombak dan mayatnya kemudian telah jatuh ke dalam sungai. Simalungun yang dalam keadaan marah dengan serta-merta telah terjun ke dalam sungai untuk menyelamatkan tubuh isterinya itu. Ketika itulah Simalungun mula menunjukkan satu-satunya kelemahan ilmu kebalnya. Rupa-rupanya, dia akan kehilangan kekebalannya apabila dia berada dalam air sungai. Setelah diserang bertubi-tubi oleh musuhnya, Simalungun akhirnya tewas. Dia kemudiannya telah dibunuh dan mayat dia dan isterinya telah dicampak ke dalam air Sungai Batang Lupa. Mengikut kisah mitos yang diperturunkan dari generasi ke generasi ini, mayat Simalungun dan isterinya yang dicampak ke dalam sungai itu telah disumpah menjadi seekor buaya yang besar. Buaya ini dikatakan telah bersumpah untuk membalas dendam ke atas pembunuhnya dan juga keseluruhan keturunannya. Seperti mana kisah-kisah rakyat atau mitos yang diperturunkan dari generasi ke generasi seterusnya, kisah bujang senang ini juga dikatakan telah ditokok tambah oleh masyarakat bagi menyerlahkan kehebatannya. Sebagai contoh, ketika bujang senang mengganas satu ketika dahulu, pelbagai versi cerita tentang buaya ini boleh kita dengari dari pelbagai lapisan masyarakat di Sarawak pada ketika itu.
Ada yang mengatakan bahawa saiz bujang senang adalah sebesar sebuah bas ekspres dan libasan ekornya sahaja boleh menterbalikkan sebuah bas. Sebilangan masyarakat juga mendakwa bujang senang memiliki mata yang besar dan merah menyala yang boleh dilihat dari jarak beberapa kilometer. Mengikut apa yang diceritakan oleh masyarakat tempatan, serangan oleh buaya jelmaan itu telah bermula sejak dari tahun 1940 di mana lebih 14 orang Iban telah dibaham olehnya. Selepas serangan tersebut, bujang senang dikatakan telah bersembunyi dan kisah-kisah keganasannya kemudian mulai reda. Bagaimanapun, menjelang awal tahun 1980, kisah keganasan bujang senang kembali menghantui masyarakat di sana apabila ia dilihat kembali menampakkan dirinya beberapa kali. Selepas beberapa ketika, masyarakat di sana menjadi heboh apabila mengetahui bujang senang telah membaham penghulu bangan dari Rumah Panjang Pali di Seri Aman pada 1982. Serangan tersebut berlaku semasa penghulu bangan sedang menangguk udang bersama abangnya, Kebir, di Sungai Sunggar, cabang Batang Lupar. Ketika sedang asyik menangguk udang, penghulu bangan dikatakan telah terpijak sesuatu yang berada di dasar sungai. Sepantas kilat, buaya bersaiz besar itu timbul di permukaan dan seterusnya menerkam penghulu bangan. Kebir yang berada berhampiran tebing sungai dengan serta-merta meluru dan menangkap ekor buaya itu untuk menyelamatkan adiknya, tetapi tidak berjaya. Dia bagaimanapun menyedari bahawa buaya tersebut memiliki belang putih yang berkilau-kilauan di belakang badannya yang menandakan ia adalah bujang senang yang sebenar. Satu operasi kemudian dijalankan oleh pihak berkuasa untuk mengesan mayat penghulu bangan yang berterusan selama 5 hari. Mereka bagaimanapun hanya menemui bahagian atas mayat dan anggota badannya yang lain tidak berjaya untuk dikesan. Disebabkan oleh serangan tersebut, Polis Sarawak telah melancarkan operasi buaya ganas di semua sungai-sungai besar di negeri itu seperti Sungai Batang Sadong, Samarahan, Lupa, Laya dan Saribas. Operasi ini bagaimanapun menemui jalan buntu dan bujang senang tidak berjaya untuk dikesan. Di antara tahun 1982 hingga 1991, buaya berkenaan terus mengganas di mana setiap tahun pasti ada orang yang akan menjadi mangsa kebuasan buaya bujang senang. Pada Mei 1992, bujang senang telah menyambar seorang remaja perempuan Iban iaitu Dayang Anak Bayang yang berusia 20 tahun. Kejadian tersebut berlaku ketika mangsa sedang menyeberang Sungai Pelaban bersama ibunya. Mereka pada mulanya tidak menyangka ada buaya di sungai itu kerana paras air sungai ketika itu hanya setinggi paras lutut. Dengan tidak disangka-sangka, buaya itu kembali timbul semula di permukaan sungai. Beberapa orang yang berada di situ, termasuklah abang mangsa, cuba untuk menyerang buaya berkenaan menggunakan lembing. Namun, lembing itu kemudian telah patah. Beberapa das tembakan yang dilepaskan juga masih tidak mampu untuk menembusi kulit buaya berkenaan, apatah lagi untuk membunuhnya. Buaya yang dikatakan sebagai bujang senang itu kemudian cuba untuk melarikan diri ke arah Batang Lupa. Ketika itulah penduduk dari 3 buah kampung iaitu Pelaban, Suduku dan Punggar telah mengepung bujang senang dan cuba untuk membunuhnya. Disebabkan peluru biasa dan lembing tidak mampu untuk membunuh buaya berkenaan, seorang dukun Iban yang turut hadir di situ mencadangkan agar bujang senang ditembak dengan menggunakan peluru paku. Kira-kira 40 das tembakan peluru paku sepanjang 10 cm telah dilepaskan dengan 22 daripadanya tepat mengenai kepala haiwan berkenaan. Akhirnya, buaya itu menemui ajal dan bangkainya kemudian telah diangkut ke rumah panjang oleh penduduk sekitar. Selepas diperhatikan, buaya itu sememangnya mempunyai garisan putih di belakangnya
dan disahkan sebagai seekor buaya jantan. Ketika perut buaya itu dibelah, mereka berjaya menemui tulang dan rambut yang tidak dapat dipastikan kepunyaan manusia atau binatang selain daripada timah dan tali nilon. Berita kematian bujang senang itu telah mengejutkan rakyat Malaysia selepas ia disiarkan di media arus perdana dan dada-dada akhbar keesokan harinya. Apa yang mengejutkan adalah penduduk kampung membuat keputusan untuk membuang bangkai buaya berkenaan ke dalam sungai begitu sahaja. Hanya beberapa hari kemudian, barulah seorang penduduk kampung yang dikenali sebagai Johnson John mengambil keputusan untuk mengerat kepala buaya berkenaan untuk tatapan umum di ladang buayanya di Siburan, Sarawak. Dia yang mengikuti kisah bujang senang sejak dari kecil percaya bahawa buaya itu adalah bujang senang seperti yang didakwa penduduk. Dia juga menjelaskan jalur putih yang terdapat di belakang buaya yang didakwa bujang senang itu berkemungkinan kerana ia adalah seekor buaya separa albino. Walau bagaimanapun, terdapat segelintir masyarakat yang mempertikaikan kesahihan bahawa bujang senang sebenarnya sudah mati. Terdapat sebilangan masyarakat Iban di sepanjang sungai Batang Lupa percaya bahawa bujang senang masih hidup sehingga hari ini. Malah, saiz badannya jauh lebih besar daripada buaya yang dibunuh tersebut. Pendapat ini mungkin betul disebabkan arus sungai di Sarawak yang besar dan dalam sememangnya menjadi habitat yang sesuai buat buaya-buaya yang bersaiz besar. Beberapa buaya yang lain yang pernah menggemparkan penduduk Sarawak adalah bujang samarahan, bujang tisak, bujang belawai dan juga bujang sebelak. Mungkinkah bujang senang yang sebenar masih hidup sehingga hari ini dan buaya yang dibunuh berkenaan bukanlah bujang senang yang menjadi legenda bagi masyarakat Sarawak? Kongsikan pendapat anda di bahagian komen. Sekian. Terima kasih kerana menonton.